Okay, masa 5 minit lagi untuk mula. Kak Dan, Ya. saya nak tanya, Kak Dan nak setting apa ni? Pelajar boleh tanya anytime ke atau bila dibenarkan? Masa duk bincang soalan, maknanya pelajar boleh chatting anytime. Senin. Masa habis tu dia nak tanya, dia boleh tanya. Jadi menarik sikit kalau tak ada apa, dia panggil tak ada, orang panggil dua hala tu tak ada. Masa kecek tu misalkan My Love at Mac ni, ayat view ni. Lepas tu kalau dia nak tanya pun boleh masa tu. Okey. Masalah kau gitu kalau buat gitu? Boleh deh. Moderator? Moderator kan boleh. Sebab gitu dia jadi tak mengatuk. Budak tak mengatuk, kita tak mengatuk. Boleh kau moderator? Boleh. Boleh kau? Okey, dengar. Sorry, lupa on mic. Atas kesesuaian penceramah lah. Okay. Kalau rasa dia tidak akan menyebabkan sesi jadi drag, sebab itu kalau boleh berhenti setakat yang terbenar, tempoh yang diberi lah kan. Kalau rasa sesuai macam tu, kita akan tengoklah soal jawab tu nanti. Kita tengok macam mana. Kalau sebab soalan pun tak banyak, kita lihat penting-penting je soalan. Cuma kita view macam mana AdMed ni. Okay, tak apa, sambil tu pun kita akan tengok soalan yang ada dalam chat box. Thank you moderator. Saya cuba untuk masuk melalui link. Okey lagi, boleh masuk lagi tak link satu? Sebab tadi Kak guna phone, sekarang nak masuk guna komputer. Muat lagi tak? Try try dulu. Tapi tak apa, tak left lagi dah beri. Kena try. Buat penuh dah ni, tapi boleh try. Try tak apa, aku try. Harap-harap kita punya sesi berjalan lancar lah, sebab nampak hujan ribut juga tu di Kota Baru. Ya, tempat saya memang hujan lebat tadi. Ni alhamdulillah baru reda. Okey, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semua.
Okey, Kak masuk. Jadi berjaya masuk, alhamdulillah. Okey. Lapan setengah, tak lagi. Line moderator kadang-kadang putus tak clear internet. Ni hilang dah. Assalamualaikum Cikgu Rin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Cikgu Haidar. Cikgu Hadi bantu Salam. Saya. Selamat datang Cikgu Hadi. Ya, tapi kalau di tag ni hujan lebat ni. Tak apalah, kita pakat bantulah kalau nampak ada soalan. Okey. Kita ni. Hadi. Ada program, ada pelajar tanya, adakah program ini akan sentiasa diadakan pada masa tertentu? Dia nak tahu. Okey, untuk makluman pelajar, program ini ada jadualnya. Setakat ini setiap hari, 7 hari seminggu pada waktu malam, ada kelas awan ilmu lah. Jadi pelajar-pelajar boleh rujuk jadual untuk tahu subjek apa sesi pada malam tersebut. Zee bagi link channel Zee. Bagi dalam chat box untuk dua-dua grup Sebab ada pelajar yang macam tak ada dalam Telegram tu. Oh, grup 2 je. Okey, tak apa, Zee bubuh di grup 2. Okey. Okey, 8.30 dah ke? Sampai 20 ni. Ada 4 minit lagi. Tu moderator ada data? Okey, ada dalam lebih kurang 4 minit lagi. Kak Nah tak masuk grup 2 dia? Apa dia? Grup 2. Masuk, Kak Nah masuk link 1 kan? Link 1 saja dia? Okey. Cuma tukar ni je, tukar device je. Link, Rin. Dah kita nak ambil pen tu. Kita right click. Pointer option. Pointer. Tu ada bawah tu. Ni. Okey.
Okey, 1 minit lagi kita akan bermula ya. Baiklah, okey. Demi masa, okey, semua dengar ya suara cikgu? Sama. Dah dengar suara moderator dah? Dengar jelas. Okey. InsyaAllah kita memandangkan jam sudah pun tepat menunjukkan 8.30, jadi tanpa melengah-lengahkan masa, okey, cikgu akan memulakan sesi awan ilmu malam ini bersama MyEdMaths. Okey, terlebih dahulu, okey, marilah kita mengalu-alukan kedatangan beberapa orang pegawai daripada JPN yang tak jemu-jemu memberi sokongan kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh kami, para guru cemerlang, para guru sumber dan para guru yang berjiwa murni untuk membantu anak-anak didik di seluruh Kelantan. Ya, kita ucapkan selamat datang dan terima kasih yang dihormati Puan Cik Hajah Zakiah binti Idris daripada JPN Kelantan, dan juga Puan Zuriati yang juga daripada JPN Kelantan, rakan-rakan guru cemerlang, yang dihormati rakan-rakan guru yang turut bersama dalam mencari ilmu bersama-sama dengan anak didik masing-masing, dan juga seluruh anak-anak murid yang sentiasa dahagakan ilmu dari seluruh pelosok negeri Kelantan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama menimba ilmu dalam program Awan Ilmu Anjuran Muafakat Guru Cemerlang Kelantan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Kalau malam semalam kita dihadiri juga oleh timbalan pengarah juga yang tak pernah jemu memberi sokongan kepada pendidikan anak-anak di Kelantan. Malam ini kita juga bernasib baik kerana turut didatangi oleh pegawai-pegawai wakil daripada JPN. Cikgu selaku moderator pada malam ini iaitu Cikgu Nordiana binti Jusoh daripada SMKA Naim Lil Banat akan cuba memudah cara dan membantu sesi malam ini untuk membantu penceramah kita dan anak-anak yang ingin bertanya soalan. Jadi sebelum itu, cikgu nak pesan kepada semua pelajar terutama sekali, di mana tujuan program ini dijalankan adalah untuk membantu murid di sekolah rendah dan sekolah menengah untuk mendapat semaksimum mungkin ilmu pengetahuan dan juga kemahiran-kemahiran yang diperlukan ataupun yang disasarkan di dalam pembelajaran anak-anak. Juga untuk membantu guru dalam pengajaran secara maya maupun bersemuka, terutama sekali ketika dalam sesi ataupun dalam dalam era PDPR 3.0. Yang ketiga, untuk mengurangkan defisit pembelajaran dalam kalangan murid pelbagai peringkat, terutama sekali di seluruh negeri Kelantan. Dan yang terakhir, untuk merealisasikan kebersamaan bagi memacu prestasi antara JPN, MGB, MPSM, iaitu Majlis Guru Besar, Majlis Pengetua Sekolah-Sekolah Menengah dan juga MGCK. Jadi cikgu ambil juga kata-kata host tadi bahawa sepanjang kita menuntut ilmu, sila jaga tata etika semasa menuntut ilmu. Dilarang sama sekali untuk cek perkara-perkara yang selain daripada soalan berkenaan dengan apa yang dibincangkan pada malam ini. Mohon ya anak-anak ya. Dan jaga juga etika, seandainya ada soalan barulah unmute-kan mikrofon masing-masing. Jadi pada hari ini kita amat bertuah kerana kerana dengan kesudian Puan Suhaida
Puan Siti Suhaida daripada Sekolah Menengah Zainab 1, seorang guru cemerlang matematik tambahan untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk My AdMaths. Khususnya untuk murid-murid tingkatan 5 tahun 2021 iaitu calon-calon SPM KSSM kohort pertama. Sebelum kita mulakan, saya bacakan sedikit profil diri penceramah. Saya mengenali Puan Siti Suhaida ini baru beberapa tahun. Beliau sangat komited dalam menjalankan tugas-tugas dalam bidang pendidikan dan tidak pernah lokek berkongsi ilmu, terutama ilmu kepakaran di dalam AdMaths. Beliau turut menjadi penceramah jemputan kepada kebanyakan sekolah di seluruh ataupun di sekitar Kota Baru dan juga beberapa daerah yang lain. Jadi anak-anak sangat beruntunglah kerana dapat mengenali Cikgu Siti Suhaida dengan lebih dekat dan harap anak-anak menumpukan sepenuh perhatian untuk menerima ilmu, teknik, tip dan pelbagai lagi yang sangat penting untuk membantu anak-anak. Jadi untuk memberkati, masing-masing tadahkan tangan, bacakan surah Al-Fatihah, supaya semua ilmu yang dicerap nanti akan lebih bermanfaat dan berfaedah. Masing-masing baca dan saya persilakan Cikgu Suhaida untuk meneruskan sesinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Moderator, Puan Cikgu Nordiana daripada SMKA Naim Jilbanat, dan terima kasih host kita Cikgu Wan Azrina, yang berusaha para pegawai JPN, yang berusaha Puan Pengetua SMK Zainab, yang berusaha rakan-rakan guru dan yang disayangi anak-anak didik sekalian. Semoga sesi yang ilmu yang pada malam ini dapat manfaat kepada kita semua. Okey, semoga sebelum tu kita doalah sikit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang amat baik dan amal yang diterima. Amin. Okey, syukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan program malam ini kerana tadi pun baru guru. Okey, sekejap ya, tak boleh nak ni, line rasanya ni. Adik line dik. Tak boleh nak alih slide. Okey. Sudah anak panah kiri kanan. Sudah. Rasanya line line. Sekejap ya. Kalau tak stop sharing dulu, sharing semula. Okey. Minta maaf ya atas gangguan sekejap. Line ada. Okay, sekejap ya. Okey, semua nampak? Semua boleh lihat? Boleh? Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita boleh mula. Apa sebenarnya dalam kehidupan kita ni sebagai seorang student, dari segi matematik tambahan, awak semua kena tahu mengenai format yang akan format subjek yang akan awak yang akan disoal
Lepas tu teknik menjawab awak kena tahu. Lepas tu pentaksiran bilik darjah. Jadi sekejap ya, nak conteng. Okey. Okey, pentaksiran bilik darjah awak kena tahu. Sebab apabila awak habis SPM, awak ada satu result, satu lagi awak ada result PBD. Jadi PBD ni memerlukan kerjasama daripada awak semua untuk awak kata dalam bilik darjah awak kena inilah berkolaborasi dan sentiasa bersedia untuk belajar. Jadi di samping tu awak kena tahulah teknik menjawab soalan untuk awak berjaya dari segi nak menilai ilmu yang awak dapat tu ke tahap mana, sampai tahap mana. Okey. Seterusnya kita lihat format. Okey, seterusnya kita lihat format. Okey, bagaimana format ujian bertulis SPM awak? Okey, sama juga macam tahun lepas, cuma ada beza sikit je. Kertas 1, bahagian A ada 12 soalan, 64 markah. Bahagian B, 3 soalan pilih 2, 16 markah. Dan jumlah markah 80 markah dijawab dalam 2 jam. Okey, kenapa markah dia banyak? Kerana trend untuk KSSM untuk menguji awak ni lebih kepada jalan pengiraan. Dilihat kepada jalan pengiraan. Dulu lebih kepada jawapan untuk kertas 1. Sekarang ni dilihat kepada jalan pengiraan. Kenapa dilihat kepada jalan pengiraan? Kerana di sinilah nak tahu tercapainya apa yang awak belajar. Di mana apa yang awak faham. Bukannya awak menghafal tapi awak mengamati soalan-soalan tersebut, mengamati apa yang telah awak belajar dan awak boleh mengaplikasi apabila awak ke universiti nanti. Okey. Kertas 2 pula, bahagian A 7 soalan, jawab semua dan markahnya 50 markah. Bahagian B 4 soalan, pilih 3, 30 markah. Okey, dan bahagian C 4 soalan, pilih 2. Cikgu boleh memberitahu sepintas lalu sahaja kerana penataran format yang sangat detail akan diberi oleh rakan cikgu, Cikgu Hadi. Okey, dan awak kena tahu juga diri awak ni sebagai seorang pelajar ni, awak kena tahu bagaimana penilaian dibuat. Awak ada 2, awak jangan sekarang ni PDPR. Jadi awak berkolaborasilah dengan cikgu awak. Kolaborasi penting, komunikasi dengan cikgu. Sebabnya majoriti murid kalau belajar awak semua tutup kamera. Jadi macam mana cikgu nak tahu awak faham ke tidak? Dan respon awak tu sangat awak kata minimum. Jadi bagaimana cikgu nak bagi PBD awak tinggi? Jadi daripada situ awak kena membina kumpulan dengan kawan-kawan awak, berbincang, buat WhatsApp group untuk awak mendalami ilmu-ilmu tajuk-tajuk yang dipelajari. Dan outputnya awak boleh memberi pembentangan tentang tajuk-tajuk apa yang awak faham kepada grup awak walaupun sesi PDPR. Okey,
Kalau anak-anak murid cikgu suruh dia buat video, dia rakam video perbincangan mereka dan send kepada cikgu dan cikgu share semasa pengajaran. Jadi daripada situ awak tak boring lah belajar. Di sini cikgu pun ada bukti untuk memberi awak markah yang tak adalah rendah sebab dah ada bukti awak faham apa yang awak belajar. Jadi daripada situ membantu awak lah untuk menguasai sesuatu topik yang awak pelajari. Okey, seterusnya kita view kepada teknik. Teknik menjawab matematik tambahan ni, awak tahu bahawasanya awak kena kuasai tajuk-tajuk mengikut komponen. Ada komponen algebra. Apa dia komponen algebra yang awak belajar? Bermula dengan apa dia? Fungsi. Apa dia lagi? Sistem persamaan. Semuanya untuk awak menguasai algebra. Jadi cikgu harap awak jangan boring lah belajar AdMath ni. Sebenarnya banyak benda yang awak boleh aplikasi dan awak boleh create satu benda yang menarik. Di mana sebenarnya awak ni sebenarnya dilihat ni dari segi sekejap deh. Daripada PPD ni cikgu lihat adakah awak tahu, awak fikir bagaimana awak berbahasa dengan kawan-kawan, berkomunikasi, bagaimana awak mengira, awak belajar, lepas tu bagaimana awak collaborate dengan kawan-kawan, bagaimana awak guna kemahiran manipulatif awak, bagaimana kemahiran kinestetik awak, kreativiti awak, dan daripada awak berkolaborasi, berkomunikasi, berinteraksi. Jadi daripada situlah awak ni cergas sebenarnya. Lepas tu awak sudah guna amalan nilai-nilai murni di mana awak bekerjasama, awak tolong menolong, awak bantu membantu. Di sini wujud budaya yang sangat positif. Jadi kalaulah rakan-rakan awak semua tu ada yang macam tak tahu kemahiran algebra, tolong ajar. Biar ada budaya esprit de corps. Di mana kita bantu sesama kita supaya kita maju ke hadapan. Jadi jangan boring. Kalau kawan awak tu tak pandai sangat, tolong buat kelas ke dia. Grup WhatsApp, perbincangan apa semua dan bagi evidence kepada cikgu. Itu adalah bukti cikgu nak PBD awak tinggi. Markah PBD awak tinggi. Band 5 atau 6 markah. Okey. Dan komponen algebra ni sangat penting lah awak kena kuasai. Di mana awak kena tahu mengenai fungsi, awak kena tahu fungsi kuadratik. Okey. Fungsi kuadratik semuanya awak boleh guna pengetahuan sedia ada awak di tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 2 hari tu. Awak boleh aplikasi matematik moden dalam AdMath. Okey. Indeks, sert dan logaritma. Ini memerlukan pemahaman konsep yang mendalam. Awak kena tahulah janjang. Semuanya very interesting. Awak kena kuasai ni. Hukum linear. Okey. Tajuk-tajuk ni ada di kertas 1, kertas 2 kecuali sistem persamaan di kertas 2 sahaja. Jadi awak kena fahamlah komponen geometri ni hanya 2 iaitu geometri koordinat
tak perlu cikgu cakap lah, cikgu tulis lah, cikgu cakap je lah geometri koordinat ataupun vektor. Kalkulus ni geometri koordinat, vektor dan sukatan membulat. 3 topik di sini. Awak kena kuasai lah. Okey, komponen kalkulus memanglah awak rasa payah, tapi apabila awak mendalami konsep dengan cikgu awak, insya-Allah sangat-sangat interesting. Kalau orang ambil account kat, nak lah bisa tajuk ni. Okey, dan trigonometri, macam-macam lah. Trigonometri ni fungsi trigo lah yang awak belajar di tingkatan 5. Kalau sekolah cikgu duk tengah belajar lah ni lah. Okey. Lepas tu komponen statistik, pilih atur gabungan dan semua tu. Ni adalah teras, komponen teras. Lepas tu untuk pilihan bahagian C awak, penyelesaian segitiga, nombor indeks, gerakan garis lurus dan pengatur caraan linear. Itu adalah pilihan. Hanya berada di kertas 2. Okey, terusnya untuk menguasai teknik ni, okey, 5 komponen ni kena awak pegang. InsyaAllah awak akan berjaya dalam ADMAT. Okey, untuk awak nak menjawab soalan, awak kena ada langkah kerja, mengira, awak kena tulis dengan jelas. Kenapa? Sebab sekarang ni cikgu menanda secara online. Jadi jawapan awak di scan. Jadi awak kena tulis dengan jelas. Kalau tulisan awak tak jelas, bagaimana pemeriksa nak memeriksa? Ia menimbulkan satu ralat. Jadi ini awak kena berjaga-jaga. Okey, jangan tinggalkan sebarang soalan tanpa dijawab. Tak apa. Kalau awak jawab nombor 1, lepas tu sebenarnya ada setengah tu contoh calon-calon yang sebelum ni dia dah buat dah betul, tapi dia potong. Lepas tu yang kedua tu salah. Jadi tak boleh diperiksa lah sebab dia dah potong, rugi. Jadi jangan tinggalkan sebarang soalan tanpa dijawab kerana jawapan yang salah tidak dipotong markah. Okey, markah akan diberi kepada langkah kerja mengira yang betul. Okey. Awak kena beri jawapan yang tepat mengikut kehendak soalan dan dalam bentuk yang paling ringkas. Sebagai contoh macam ni lah, awak dapat 25/50. X sama dengan 25/50. Awak jangan tinggal macam ni. Awak kena simplify dia, ringkaskan menjadi 1/2. Barulah dikira sebagai jawapan. Ni seperti yang cikgu cakap di nombor 1 tadi, awak kena guna pen yang terang supaya jawapan awak jelas. Jangan guna liquid paper. Awak hanya kalau salah, misalkan kalau salah potong saja macam ni. Okey, awak kena gunakan sepenuhnya ruang jawapan yang diberikan ya. Jangan tinggal kosong macam tu. Mungkin awak rasa tak confident jawab, awak jawab, jawapan awak betul. Kan tak rugi kan macam tu. Okey, seterusnya itulah seperti yang tadi, awak jangan potong jalan pengiraan lah. Mungkin percubaan pertama lebih baik daripada percubaan kedua lah. Jawapan awal atau akhir 4 angka bererti. Pastikan awak tulis dalam 4 angka bererti. Kalau 4 angka bererti macam mana tu? Kalau 25.33 ni lah. Macam ni lah. Okey. Jelas? Okey, untuk jadual hukum linear,
Hukum linear. Okey. XY melawan X, katakan tak? Maksudnya kalau 2.03, jangan jadi 2.045. Jadi kalau awak buat 2.0 sahaja, kira salah lah. Awak kena buat 2.05 boleh lah. Diterima lah. Ni salah lah. Okey. Untuk seterusnya, teknik seterusnya, ni nombor ni sudah. Okey. Nilai sudut dalam darjah perlu ditulis dalam 2 tempat perpuluhan. Maksudnya kalau semasa mengira tu selalunya nilai sudut macam ni lah. Okey, lepas tu pi yang awak guna tak? Kalau dia bagi syarat guna pi 3.142, awak gunalah. Lepas tu kalau dia tak bagi syarat pun lebih selamat awak guna ni lah, pi sama dengan 3.142. Okey, di jawapan akhir untuk nombor 12 tu, misalkan X sama dengan, jawapan awak lah, X sama dengan 2X tolak Y. Elakkan awak buat hashtag macam ni, tak payah. Awak tinggal je, biar macam ni je. 2X tolak 4. X sama dengan 2Y tolak 4. Macam tu. Awak tak payah hashtag. Hashtag macam ni ke? Elakkan. Lepas tu, oleh sebab itu pun elakkan juga. Okey. Lepas tu, untuk menjimatkan masa, awak mula jawab soalan yang paling senang lah. Dan awak boleh kaedah matematik juga diterima lah. Seperti geometri koordinat Y sama dengan MX plus C tu kan, untuk mencari garis lurus. Okey. Habis mengenai teknik. Assalamualaikum. Ada nak tanya? Untuk nombor 3 tadi. Nombor 3. Cikgu masukkan contohlah soalan 1 hanya 1 tambah 1 contohlah. Dan saya boleh menjawab, adakah saya boleh menjawab 2 pengiraan? Sebab saya tidak pasti salah satu pengiraan tu betul atau tidak. Dia macam ni. Cuma awak jangan hashtag lah. Maksudnya kalau sekarang ni dia lebih kepada kaedah. Maksudnya jawapan pertama awak buat 1 tambah 1 kan? Sama dengan 2 macam tu. Lepas tu jawapan, maksudnya kalau misalkan macam ni lah, awak mengira dah X sama dengan 2X tambah 3. Lepas tu negatif X sama dengan 3, X sama dengan negatif 3. Lepas tu awak tak potong, awak buat lagi kat bawah. Jadi pemeriksa kalau dia tengok macam tu, dia kena semak dua-dua lah. Lepas tu ambil markah yang tertinggi lah, macam tu lah. Jelas. Apa lagi nak tanya? Cikgu nak tanya. Maknanya tak apalah kalau kita tinggal jalan pengira tu banyak-banyak kubel-kubel gitu. Jangan kubel lah, susun molek lah. Misalkan maksudnya awak ni dia ada ruang jawapan kan? Ruang jawapan tu janganlah buat kubel-kubel. Awak gunalah ruang tu, misalkan awak buat divider macam tu ke, macam ni ke.
Susunlah molek. Tidak peninglah pemeriksa. Jelas? Okay, cikgu. Jelas. Lepas tu apa lagi nak tanya? Cikgu. Ya. Kan contohnya macam hashtag kan tak boleh. Nama apa? Sekolah mana? Tak apa, tak apa. Tadi hashtag tak boleh. Lepas tu? Kerana senyap. Tak ada lain rasa. Tak ada lain dia tu. Tak perlu, okey cikgu jawablah. Tak perlu tanda apa-apa di jawapan akhir. Tak perlu, tinggal macam tu saja. Pemeriksa akan periksa, menyemak dan kenal pasti di mana jawapan kepada soalan yang awak kira tadi. Okey, ada lagi soalan? Cikgu, kenapa tak boleh guna titik 3 oleh sebab itu tu? Misalkan kadang-kadang tu oleh sebab itu tu macam dengan nak tunjukkan tu adalah jawapan akhir. Tak perlulah, tak payah buat. Awak terus je, flow je, ikut flow je awak jawab tu. Jelas? Tak ada lain tu rasanya. Ya cikgu, jelas. Boleh nampak sekarang ni. Okey, bagus. Okey, ada persoalan lagi? Ada lagi? Oh ya cikgu, saya terlintas satu. Macam ada masalah misprint dalam satu kertas ke. Lepas tu persoalan tu mengatakan perlu menggunakan pi tu. Adakah kita perlu menggunakan 2247 ataupun yang 3.142? Awak guna ni lah 3.142. Okey cikgu. Terima kasih. Okey. Okey, ada apa-apa lagi? Boleh tanya sebelum kita pergi kepada tajuk fungsi. Dah tak ada apa-apa cikgu. Okey, boleh. Okey, kita teruskan komponen algebra yang pertama untuk awak kuasai, awak telah belajar di tingkatan 4 ya. Yang kelainannya di mana? Okey, di mana kelainannya? Awak tahu mana hak lain sikit daripada yang lepas? Ni melibatkan fungsi diskrit dengan fungsi selanjar. Okey, awak kena tahu tata tanda fungsi apa dia. Okey, fungsi ni diterjemahkan dalam bentuk gambar rajah anak panah, graf dan satu lagi pasangan tertib. Okey. Lepas tu fungsi gubahan, ini adalah gambaran fungsi gubahan. Ni cikgu petik daripada buku teks rumusan.
Jadi untuk awak nak menguasai sesuatu topik yang awak pelajari, buku teks sangat membantu awak sebab detail sangat. Dia beri semua rumusan di sini. Di mana tempat awak nak kuasai. Okey, sifat-sifat fungsi songsang awak kena tahu apa dia sifat dia. Hanya fungsi satu dengan satu mempunyai fungsi songsang. Ni syarat dia, ada dah ni. Hanya fungsi satu dengan satu sahaja adalah fungsi songsang. FGX sama dengan GFX sama dengan X ialah songsangan bagi FX. Ni awak boleh faham apabila awak buat latihan. Graf F songsang pantulan kepada F titik AB berada pada graf F. F songsang. Ini adalah memang detail lah textbook awak ni. Jadi untuk awak nak kuasai, awak boleh lihat textbook, mendalaminya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan pertama. Ni hanya untuk layan je, untuk tahu. Okey, kemahiran untuk tahu apakah jenis hubungan set ni. Apakah jenis hubungan dia? Satu kepada satu. Betul ke satu kepada satu? Kalau Banyak kepada banyak. Kalau nak pasti awak buat je ni. Awak jangan panik Ni kan ruang jawapan, awak boleh itu sini dulu. Buat gini. Selalunya arrow diagram nampak Satu deh. Gini deh. Lepas tu negatif 1 pergi kepada 1. 2 pergi kepada 4. Lepas tu negatif 2, 4. Gapo tu? Nampak tu? Nampak dah tu? Banyak kepada satu. Banyak kepada satu. Bagus. Banyak kepada 1. Betul? Jadi cara jawab dia A. Banyak kepada 1. Dia ada ruang jawapan Jadi awak tulis jawapan di ruangan jawapan lah. Okay, SSM awak ni. Okay. Cikgu, apa dia? Short form macam banyak tu ke BYK, kepada tu KPD. Kalau hak banyak tu tak usah short form lah. Kepada tu tak mungkin boleh diterima. Sebab gana-gana ni tahap awak menengah atas ni, awak kena tunjukkan jawapan awak tu untuk memahamkan pemeriksa. Bukannya kita anggap kita sore hak faham. Jadi kita ni kepada konsep untuk memahamkan orang lain. Faham tak? Dari segi sudut nilai-nilai murni dia mudah saja. Kita membantu orang. Macam tu. Awak ingat, kita membantu orang. Automatically membantu kita juga. Tu je. Faham tak? Boleh? Boleh. Understand konsep tu? Okay. Dia nak domain hubungan awak lagi. Ni hak mudah ni, tahu je. Okay. Domain dia. Cuba ya cikgu. Ikut turutan garis nombor lah. Awak tengok. Okay, awak lihat ni. Hak mana hak kecil sekali ni? Negatif 3 deh. Betul tak? So, negatif 3. Negatif 2.
Negatif 2 ada ke? Ada. Negatif 1. Okay, domain. Mana domain lagi? Gana senyak. Acu sebut. 2, Dua. 3. 3. Ada lagi hak tinggal? Tak ada dah. Tak ada. Ada dah. Tak ada. Domain dengan julat kita kurung dah. Hak tak payah kurung ke apa dia? Hak tak payah kurung. Hak tak payah kurung ke apa dia? Hak tak payah kurung. Tak perlu ada ni. Cek dengan image. Tak perlu ada simbol ni. Hak mana hak tak perlu ada simbol ni apabila ia tanya? Objek. Image dan Objek. objek. Oh, bagus. Okey, julat berapa Acik jawab? Berapa julat? Mana tengok itu sekali julat? 149. 1/9. Itu saja. Okey, bagus. Nanti siapa hok respon banyak tu, moderator tolong kenal pasti siapa hok respon banyak. Nanti kita ganjaran lah kau dia. Cikgu nak personal cikgu ni nak hantar makanan lah kau awak. Nak hantar apa? Ayam gunting. Ready. Package Nak ke cikgu? fikir orang yang aktif dalam ramai-ramai. Okey. Pak moderator kena pasti dah ambil nombor telefon student tu dah. Okey, tentukan sama ada setiap fungsi F berikut mempunyai fungsi songsang atau tidak. Bukan setiap dah. Sebab soalan ni. Tentukan sama ada fungsi F berikut mempunyai fungsi songsang atau tidak. Apa maksud fungsi songsang? Tahu tak? Apa maksud fungsi songsang? Okey, Acik jawab. Seeloknya awak tadi ya baru dalam nota muka depan tu. Nota buku teks. Seeloknya awak letak buku teks depan. Masa awak duduk belajar dengan cikgu ni. Open book. Okey, gap dia sebenarnya fungsi songsang. Dia ada fungsi songsang ke tak? Kita kena buat ujian gap nak test. Fungsi tu songsang ke tidak? Dia ada ujian dia tu. Ujian mencancang. Ujian mencancang. Kalau ujian mencancang tu kita nak tahu dia fungsi atau tidak. Mencancang lagu ni. So lagi ujian. Ujian garis mengufuk. Yes. Okey, tu oyak nama kau moderator tu. Nama, nombor telefon. Cikgu tak nipu ni, cikgu itu sungguh ni. Oyak ke itu deh, oyak ke moderator, nama, nombor telefon awak deh. Okey, ujian garis mengufuk. Apabila garis mengufuk, dia ada berapa titik tu? Pada satu titik. Maknanya fungsi ni ada songsang ke tidak? Boleh jawab tak? Acui alasan. Tak ada. Dia kan ada. 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 Sebab dia foto kan. Tak. Tak. Ya. Jadi dia ni mempunyai fungsi songsang. Songsang. Okey, seterusnya kita pergi soalan seterusnya.
Ni apa ni orang panggil tanda apa ni? Modulus. Modulus. Kalau nilai yang selepas modulus ni dia akan jadi gana kalau Positif. 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 Bagus. Positif. Okey, bagaimana kalau dari untuk mencari nilai-nilai X ni memetakan kepada dirinya sendiri, macam mana awak nak buat ni? Betul kau ni? Image dia X, betul tak? Sebab dia sorry. betul pada ha? Betul tak gini? Betul tak? Memetakan kepada diri je sendiri, tak boleh jawab. Ya. Betul. Ya, boleh. Betul. Okey, macam mana kita nak mengira? Macam mana nak mengira ni? 3x tolak sama dengan x dengan 3x tolak 1 sama dengan negatif x. Okey. Lepas tu kira lah, dapat lah. Betul tak? Ya, dah pindah. Berapa boleh? Betul kan ni hak cikgu buat ni? Betul. Betul tak? Betul. Betul. Okey. Bagaimana pula awak nak melakar? Boleh cikgu padam Boleh. Boleh. Okey, bagaimana pula awak nak melakar graf? Buat jadual dulu. Buat jadual. Membantu memudahkan lagi kan? Betul tak? Okey. Betul. Betul. Awak dari sekolah mana ni? Bagus. Dari sekolah mana ni? Faris Petra. Sains pasir putih. Sains Kalau pasir mana putih. itu? Ya? Oh, bagus. Kita ambil 3, tak apa dah. Boleh check dah, betul tak? Okey. Ganti masuk lah. Berapa? Nanti masuk. Okey, awak tahu untuk melakar ni ada 3 koordinat tak? Jadi bentuk dia memang tak akan bawah pada ni. Dia tak akan gigi ni. Dia duduk atas ni semua. Atas pada X. Ni salah. Ni gini. Dia lepas tu bentuk dia tajam gini sebab dia memantul Jadi 01. Lepas tu mana lagi titik? 3. Negatif 1. 4 ni dekat sikit sebab ada 8 tu Kalau lakar kita tak perlu guna kertas graf. Lakar hanya lakar je lah. Faham tak? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. 3 8 duduk sini. Lepas tu awak ambil hak ni dulu, seni. Garis. Lepas tu dia tempuh dengan aksi X. Lepas tu naik balik. Pergi ke lapis. Jadi daripada sini awak nak detect sini berapa? Lagu mana cara?
Lagu mana cara awak nak buat apa? Awak tahu bahawasanya Y dia kosong. Jadi awak ngira je lah sini. 3X tolak 1, dia punya image dia kosong. Jadi awak tahulah sini nilai dia berapa? 1/3. Awak kena stick di sini. Nak tahu. Mudah je. Awak guna je -1 hak dia beri domain 0,3. Lepas pada tu awak pun ganti masuk dalam objek ni. Lepas tu dapat, awak garislah macam tu, awak tahu dah basic knowledge awak. Ni orang panggil modulus ataupun mutlak. Dia akan jadi gini gerah dia. Dia tak akan jadi pasal gini. Salah. Faham? Boleh? Boleh. Okey, seterusnya kita ke nombor seterusnya. Okey, diberi fungsi Gx 2x tolak 5 per x tolak 4. X tak sama dengan 4. Kita ni adalah denominator lah. Memang x tak sama dengan 4. Okey, ni ada lagi ni perkataan memetakan kepada dirinya sendiri. Jadi awak semua boleh tahulah, boleh kuasailah macam mana. Betul tak? Betul tak anak-anak? Betul. Betul. Boleh buat lah ke? Okey, berapa jawapan dia? Acik sebut kau cikgu, cepat. Cara dia lagu mana? Sebut. Jangan senyap. Okey. Betul ke awak dapat gini? X sama dengan 1. Jadi ni lah objek. Semua dapat macam ni? Dapat. Okay. X sama dengan 1 dan 5. 1, 5. Itulah. Cikgu, sebab saya kebiasaannya tidak tulis objek sama dengan 1,5. Saya hanya akan X sama dengan 5, X sama dengan 1. Adakah itu kira juga markah ataupun tak? Memang dia tak kira. pada peraturan lah. Kalau lebih selamat sebab dia mention sini cari objek. Jadi awak pun koyaklah objek sama dengan 1,5. Faham? Selalu student, anak-anak murid ni, dia tinggal lagu ni semua. Dia rasa macam dengan dia hebat dah. Sebenarnya soalan oyak cari objek. Jadi oyak je lah objek sama dengan 1,5. Maknanya awak nak royak, nak menyatakan itu adalah objek. Understand? Yes. Tu ni lah orang panggil masalah teknikal, teknik. Jadi kena apa tu orang kata betul-betul ni lah. Ramai student yang dapat jawab tapi masalah lemah lah dari segi teknik. Itulah. Itulah. Okey, bagaimana pula kita nak jawab G2? Kalau dia dah bagi nilai, betul tak? Dia dah bagi nilai, memudahkan awak semua kan? Di mana sebenarnya G2 ni maksud dia GGX. Betul tak? Jadi apa tu? Awak masuk je GGX ni GG3 sebenarnya. Lepas tu
buatlah sama dengan. Lepas tu awak ambil lah fungsi dia ni. 2 darab 3 tolak 5. Tak perlu ni. Per 3 tolak 4. Kalau awak tengok kepada pecahan ni, awak lihat kepada pecahan ni, awak macam takut lah nak jawab, betul tak? Tapi sebenarnya, awak menyelusuri betul-betul, bukannya payah sangat. Awak nilaikanlah dulu. Okey. Ne tolak 5, 1 per negatif 1. Tak ada lah. Mudah je lah. G negatif 1 je lah tinggal. Lepas tu awak masuk lah negatif 1 pula dalam ni. Okey, semua dapat macam cikgu dapat? Dapat tak? Boleh? Ya, dapat. 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 Okey. Soalan akhir tu nanti cikgu nak awak tunjuk kepada cikgu. Situ cikgu akan kira juga. Tu bagi okey, lihat soalan nombor 4 ni. Ni adalah apa? Masih lagi fungsi kuadrat. Okey. Awak tahulah bagaimana awak nak baca, nak buka ni. Mana HX? Kalau hak ni, HX mana HX? Boleh jawab tak? X mana? Siapa boleh jawab ni? X tambah 5. HX. Nombor 2. Yes. Siapa ayat 3X tambah 2 tu? Ayat nama cikgu. Ayat nama, nombor telefon. Okey, nama, nombor telefon. Cepat. Tak ada lain ke? Apa cikgu? Nama, nombor phone. Nak bagi selalu ayat lalu. Tasnim. Tasnim, nombor phone. Biasanya cikgu saya tak ingat nombor phone saya. Nanti awak text ke moderator Okey. Okey cikgu. Okey, HX. Awak boleh royak dah. 3X tambah 2. Okey, fungsi HX lagu mana? X. GX. Awak tahu dah kalau set A nak pergi ke set B melalui fungsi gapo? Set A nak pergi ke set C melalui fungsi gapo? GH. GHS. Salah. Kita tak boleh follow lagu ni. Fungsi sampah. GX, betul tak? Jadi tak payah ngira. Jadi ni je lah. 12 Perak. Maksudnya set A pergi kepada set C. Terus. Maksudnya A di image melalui fungsi perubahan A pergi F. Dia ada
Okey, semua jelas? Okey, bagaimana kita nak C dah ni? Bagaimana kita nak jawab C? Okey, cikgu padam ni Okey, bagaimana nak jawab C? Awak follow je lah. G, H, X awak dah dapat tadi. Sama dengan 8X tambah 1. Okay. Jadi awak kena songsangkan H. Betul tak? Kita kena songsangkan. Sebab yang ni kita tak boleh masuk dalam ni. Jadi untuk kita nak dapatkan G, kita kena songsangkan H. Okey, hasil songsangan ni apabila kita nak dapatkan GX, okey, GX ni X sebagai objek, jadi kita pun ambil fungsi gubahan 8 ni, dalam X ni kita bubuh ni, hasil songsangan tadi. Mudah ya? Dan awak kira lah berapa jawapan yang awak dapat. Nanti okey, boleh? Boleh anak-anak? Berapa jawapan Boleh. Acu Royak. Okey, cuba cakap di sini berapa jawapan yang awak dapat? 7. Berapa? Okey, berapa awak dapat? Kira tak? Tengah kira cikgu. Tengah kira. Apa cikgu bagi masa? 8X tolak 19/3. 8X tolak 19. Okey, ni 3 ni 1 ke? Jadi 1 ni sama maksud dengan 3/3. Betul tak? Cuba awak kira semula. Cikgu dapat 8X tambah 1/3. Okay, dapat? Betul dah. Betul awak dah. Okay, bagus. Berapa awak dapat? 8X. Kak dah sekejap deh, ada technical error dekat link 2. Boleh tak bagi 1 minit? Ya. Okey, kita bagi laluan untuk betulkan technical error. Tapi tak apa, betul dah jawapan awak tadi. Iaitu 8X tolak 16/3 tambah 3/3. 8X tolak 13/3. Betul? Awak dapat berapa kat ni? 8X tolak 13/3. Betul tak? Tolak 16/3. Ni ada ni 1/1 boleh tu dah. tambah 1 tu. Tambah 1 kat luar tu. Tak tambah. 8X tolak 16 tolak 3. Tambah 3. Jadi 8X tambah 13/3. 18. Ni tolak ni. 8X tolak 13/3. Okey, bagus. Tolak 8X. Okey, boleh?
Kita pergi kepada soalan seterusnya. Semua jelas? Jelas. Kita nak tanya. Ya. Kalau kita tak simplify, kan macam kita tinggallah paper 3x tambah 13/3. Dia tolak markah cikgu. Dia markah kaedah je lah. Jawab markah jawapan tak boleh. Awak hilang satu markah lah, markah jawapan. Tak ada. That's why lah tadi masa teknik tu, jawapan akhir kena paling ringkas. Okay, jelas? Jelas. Cikgu Okay. nak tanya. Boleh? Okay, cikgu, kalau yang songsangkan tu, kita tak ikut cara buku teks, guna cara cepat, dapat ke full markah 5 markah? Boleh. As long as awak ganti, awak tunjuk ganti tu. Awak ganti tu. Tapi kadang-kadang awak kena ambil langkah selamat lah. Sebab kadang-kadang tu sekarang ni trend untuk KSSM lebih kepada jalan pengiraan. Tu awak kena faham situ. Jadi itulah bahaya. Ada calon tahun lepas student cikgu, dia suka shortcut. Dia pandai. Dia dapat jawapan. Tapi last kali dia dapat B+ je. Sepatut dia dapat A+. Tu yang sangat rugi itulah. Cuma awak kena detailkan dengan cikgu kelas awak lah, cikgu admit awak lah macam mana. That's why lah setiap latihan yang awak buat, awak kena hantar kepada cikgu untuk cikgu periksa. Walaupun PDPR, ada drive thru, kena pergi sekolah ambil atas soalan, awak kena hantar lah. Tu sangat penting lah untuk awak nak tahu maklum balas daripada jalan pengiraan awak tu. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, boleh? Boleh? Boleh. Okey, diberi fx sama dengan 1/2x tambah 3, cari f songsang 5. Kalau soalan macam ni, mudah awak tahu bahawasanya kalau f songsang 5, kalau ni songsangan ni adalah tidak songsang tak? Maknanya kalau songsangan ni objek, kalau yang tidak songsang ni adalah sebagai image dia. Jadi awak terus je lah buat gini. Sama dengan 5. Boleh juga. Dapatlah jawapan. Kalau awak nak buat let y dulu pun tak apa. Untuk langkah selamat kepada awak. Okey. Seterusnya B. Kita ni nak kena cepat sikit sebab cikgu tengok tu 9.40 lah ni. Nak withdraw semua soalan boleh ni kan. Lepas tu awak faham. Okey, B tu macam mana awak buat? Boleh? Mana F songsang, apabila soalan macam ni, maknanya awak kena dapatlah songsangan dia. Di mana let y tambah 3. Jadi di sini awak dah dapatlah F inverse X. Sinilah jadi banyak awak kena ngira pula. Untuk awak nak jawab ni. Okey, awak tahu dah F songsang adalah awak ambil selalu 1/2 darab -5 tambah 3. Okey. Sama dengan 2x. Lepas tu awak kira-kira awak masuklah dalam ni. Dalam awak inverse tu. Okey. Okey, berapa ni awak dapat ni?
Perlu ke cikgu tunjuk ni? Cikgu rasa macam dengan awak dapat dah buat hak ni. Perlu ke? Boleh ke? Tunjuk. Ha? Cikgu. Perlu. Okey, perlu tak apa. Cikgu buat. Ni samakan penyebut lah ni. Jadi Tunjuk. Perlu. Jadi 1/2 awak masuklah dalam fungsi inverse tadi. Nampak ke? Nampak. Cikgu sambung alik ni deh sebab ni. So 1 tolak 6. Kalau awak boleh shortcut sini tak ada masalah. Di sini hak penting ni. Sini hak penting. Lepas tu sini. Sini tak ni sebab untuk nak dapat accurate jawapan je. Okey, -5/2. Semua dapat? X sama dengan -5/2. Dapat. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 7. Boleh? Boleh. Ada 15 minit lagi nak untuk 3 soalan. Okey, 2 fungsi gx sama dengan x tolak 5. Hx, x kuasa 2 tolak x kuasa 2 tambah 3x tambah 1. Okey, bagaimana awak nak buat ni? Maksud soalan ni, awak kena buat ubahan seperti dia dan awak banding untuk mendapatkan nilai. Di mana awak buatlah GHX. Okey, di mana GHX adalah x kuasa 2 tambah 3x tambah 1. Okey, lepas tu gubah lagi di mana awak masuk dalam ni. X kuasa 2 tambah 3x tambah 1 tolak 5. So x kuasa 2 tambah 3x tolak 4 banding. Awak boleh banding lah dengan ni sama dah ke tajuk. Ni sama dah dengan ni. Jadi dua-dua ni sama dah. So you can compare, banding. Okey, banding x kuasa 2 tambah mx tambah n. X kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Jadi daripada sini awak boleh dapatlah jawapan. A, m sama dengan T, 3. B pula n sama dengan -4. Negatif 4. Okey. Boleh? Seterusnya kita pergi nombor 8. Okey. Okey, semua okey sini? Maksudnya dalam tajuk fungsi ni tak boleh lari dah daripada membanding. Konsep banding. Apabila nak banding kena tajuk serupa baru boleh banding. Jadi nak tajuk serupa awak kena gubah seperti yang dikehendaki lah, iaitu GHX. Okey, seterusnya kita pergi nombor 8. Okey, cuba awak lihat ni. Apa maksud dia ni? Fx sama dengan Px tolak 5. Dia suruh cari nilai P. Jadi dia bagi kalau selalu ada dalam bentuk jadual yang ni. Selalu dalam bentuk jadual di mana objek -1, image 3 dia buat gini. Lepas dia buat lagu tu. Jadi kalau sini dia mudah je lah, dia dalam bentuk persamaan macam ni. Terus je lah awak boleh kira di mana awak bubuh -1 objek, P darab -1 tolak 5 sama dengan image 3.
Okey, negatif P tolak 5 sama dengan 3. Negatif P sama dengan 8. P sama dengan negatif 8. Ni basic lah. Okey, jelas? Jelas. Jelas. Okey. Jelas. Kalau jimat masa, kalau sewak let Y, awak tahu dah apa tu nak dapat nilai P pula. Awak tahu dah 4 ni kalau dalam fungsi biasa dia sebagai image, betul tak? 6 ni image, dia jadi objek. Jadi awak guna je lah. Awak ambil 6P tolak 5 sama dengan 4. Mudah, awak tak payah buat let Y dah. Jadi jawapannya, jangan tinggal 9/6 lah. Awak ringkas. Itulah maksudnya. Ramai student yang tinggal 9/6, tak ada markah jawapan. Boleh markah kaedah je lah, rugi lah. Padahal awak boleh buat. Okey, seterusnya kita pergi nombor 9. Okey, ni dia V inverse. Awak jangan panik dengan inverse ni, tak ada masalah. Okey, tukar tajuk je inverse ni. Okey. Let Y juga. Biarlah dalam P pun. Okey. XY tolak PY sama dengan 2. XY sama dengan 2 tambah PY. X sama dengan 2 tambah PY per Y. Okey. Jadi nak dapatkan GX. Okey. Dapat dah lah. Iaitu 2 tambah PX per X. Sebab apa tak jadi Y dah? Sebab objek dia X. Boleh? Boleh kah? Boleh. Apabila dah dapat macam ni, G4, maksudnya objek 4, awak masuk je lah. Sama dengan jadi awak tak sempat jawab ke tadi? Dapat soalan? Sempat. Lepas tu ni awak duk banding lah ni Okey. Tak nampak ni. Sekejap. Cikgu. Ya. Kalau A tu kalau tinggal 2 per X tambah P, dapat markah juga ke? 2 per X tambah P. Kat mana? 2 per X tambah P. Oh, maksudnya awak potong Y. 2 per X tambah P mana? Dia jadi lain. Salah. Awak buat 2 per X tambah P. Boleh. Ni, sini awak macam dengan awak tak, awak buat gini. 2 per X tambah P macam ni. Gitu? Boleh. Sama je ni. Cuma macam dengan cikgu ni, cikgu apa, itu selalu dah. Ni boleh diterima kini pun. Tapi nanti awak nak ngira itulah deh. Boleh juga sama je. Okey. Semua dapat jawapan? Dapat. 9/2. 9/2. Boleh? Okey, seterusnya ada nak tanya? Ni sama ya ni dari tadi ni, objek image. Tak ada benda lain. Tak ada. Jadi konsep fungsi ni awak kena faham ni lah. Okey, yang ni soalan cepu mas ni. Apa yang awak faham dengan soalan ni? Soalan akhir dah ni. Okey, Encik Samad adalah seorang penjual aiskrim. Keuntungan harian dapat diperolehnya diberi dalam RM lah, dalam ringgit Malaysia. Diberi oleh
fungsi fx 2x tolak 8/3 dengan keadaan x ialah bilangan aiskrim yang dijual dalam sehari. Tentukan purata keuntungan harian yang diperoleh Encik Samad jika dia menjual 294 batang aiskrim seminggu. Okey, dia nak treat awak ni. Dia cakap sehari. Soalan nak sehari. Tapi dia bagi seminggu. Di sinilah memerangkap awak. Jadi mana objek, mana image ni? Image tak ada lagi ni. Betul tak? Betul. Efek ni untuk mengira keuntungan. Jadi bagaimana langkah pertama yang perlu awak buat? Berjembat dah 7. 294 ni sebenarnya dah seminggu. Bahagi. Okey. 94 bahagi 7. Awak dapat berapa ni? Ataupun nak mudah tak? 42. Nak mudah. 42. Kalau awak nak jimat masa tak? Nak jadi awak boleh buat macam ni je. Okey, F berapa? Tapi lagi mudah lah awak buat gini. 42 sama dengan, betul tak? Betul awak faham macam ni? Betul awak faham macam ni? Betul. Okey, ni sebagai objek 42 ni. Dan dah dapatlah. Berapa awak dapat? Berapa awak dapat anak-anak? 25. 5.33. RM5.33. 33 sen pun kira. Kalau tak kira ni rugi ni 33 sen pun. Kalau nego tak? Jadi ni adalah aplikasi apa tu orang panggil, apply dengan kehidupan seharian awak lah nanti awak nak bisnes nanti. Okey, bagaimana awak nak detect ni bilangan minimum batang aiskrim yang harus dijual oleh Encik Samad dalam sehari supaya dia tidak mengalami sebarang kerugian. Paling minimum berapa paling minimum di sini? Paling minimum tak? Kan? Siapa dapat idea? Cuba bagi. Ni apa maksud di sebalik soalan ni? Adakah dia suruh mencari objek lagi? 2x tolak P/3 lebih besar atau sama dengan kosong. Paling minimum dia? Paling minimum. Guna simbol gotu. Paling minimum. Kalau paling maksimum kurang dia. Paling minimum lebih besar dia. Yep. Tapi kalau dari segi fungsi, kosong tu betul dah. Paling minimum di sini dia bukan kait dengan ketaksamaan supaya janjang apa. Awak je sama dengan sifar. Sebab dalam awak tak pernah lagi jumpa dengan lebih besar, lebih kecil betul tak? Betul tak anak-anak? Betul. Jadi okey, jadi awak boleh tahu dah lah paling minimum berapa. RM RM4. Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi kesimpulannya di sini, untuk menguasai fungsi, walaupun di soal mengenai kehidupan seharian awak, jadi awak fokus kepada objek image. Sama-sama fikir objek image.
Kalau nak dapat image, kena ganti objek. Kalau nak tahu objek, kena tahu image. Dia berkisar mengenai macam tu saja. Cuma awak kena fahamlah. Cikgu ulang sepintas lalu tengok. Sebenarnya apa yang awak kuasai ni adalah untuk menguasai benda-benda ni lah sebenarnya. Dan awak boleh aplikasi dengan kehidupan harian awak. Apa nak tanya lagi? Kita ada masa dalam 3 minit lagi. Okey, fungsi mutlak. Okey, apa belajar fungsi mutlak ni? Okey. Okey, ada nak tanya? Cikgu. Ya. Hak ngelah tadi ke, hobi hak ni. Soalan dia tanya bilangan minimum batang tapi cikgu tulis 4 ya. Oh sorry. Oh dia nak bilangan batang. Kalau awak tinggal gini beres dah. Jadi awak kena royak 4 batang. Oh bagus awak peka. Nama yak cikgu nama apa? Bagus ni. Oh yak nama nak suruh PBD tinggi, suruh cikgu dia PBD tinggi nama dengan sekolah. Tak ada lain ke? Nama Fatin Rufaidah. Sekolah mana? Sekolah Agama Melo. Oh, baguslah awak ni. Oh, cikgu. Ya. Nak tanya. Cikgu dengar tak? Tiga tu gaya mana cikgu? Apa dia? Alangnya lah, tiga tu gimana cikgu? Sekolah Menengah Agama Melo. Ni, 3 mana ni? Fungsi dia ni. 3. 2x. 2x soal 8/3. 3 gimana? 3 ni pindah ke sebelah kanan, 3 darab 0, 0 sayang. Okey. Tak apa, bagus bertanya. Okey. Gapo lagi nak tanya? Boleh tanya lagi. Cikgu. Ya. Ruki gerah. Soalnya cikgu akan menekankan bahawa kena tulis kosong ke. Tetapi untuk soalan lelaki ni kena tulis wajib juga kalau tulis kosong dekat paksi Y dengan paksi X kat tengah-tengah tu wajib tulis sifar sebab pada logik lah kena tulis sifar. Kalau laka pun tulislah juga. Tapi kalau laka di sini untuk mutlak ni kita fokus kepada di mana tempat dia jatuh. Menyentuh di paksi X. Dia jatuh di mana. Kita kena lihat dia jatuh di mana. Gitu. Jadi sekarang ni apabila dia bagi domain ni nak menyenangkan awak mengira, awak ambil je -1, awak ambil 3, awak ambil 0. Lepas tu awak ganti dalam fungsi yang diberi awak dapat 418 Jadi 418 ni hanya 3 titik sini. Tak? Duk terbeh, tak menyentuh lagi. Jadi awak pun ambil pembaris, awak garis sampai sentuh di paksi X. Lepas tu awak naik lagi. Macam tu. Jadi apabila awak tahu dah konsep mutlak ni dia kena macam ni. Dia kena tajam macam ni jatuh ke ni. Daripada sinilah awak tahu bahawasanya image dia kosong. Tapi awak kena state ni 1/3 ni. Langkah selamat awak kena nyatakan 1/3 ni apabila awak menyentuh di paksi X. Gitu je sebenarnya. Tu je konsep dia. Menjawab.
Menjawab tak soalan awak tu? Menjawab saya. Jelas. Okey, ada apa tanya lagi? Okey, dan awak pastikan lurus sebab cikgu ni licin cikgu punya survey ni. Lurus, biar lurus molek. Licin sangat. Tak boleh. Cikgu punya ni kalau pensel awak tak apa. Cikgu punya ni dia jadi double macam ni. Okey, faham? Faham. Cikgu harap semua dalam masuk belajar dalam awan ilmu ni dapat menguasai lah. Okey, cikgu dah ni pukul 10 dah ni. Okey, cikgu nak bagi pantun istimewa kepada awak ni. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh turun. Nan elok bawalah balut, nan tak elok galah di sini. Semoga anak-anak semua rajin belajar MAT dengan sifat terpuji, selaras dengan PPT awak tu dan berjaya dengan cemerlang dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu doa cikgu. Okey, semoga awak semua berjaya dan tidak putus asa. Awak kena faham konsep lah sebenarnya. Okey, boleh cikgu start sharing sebab cikgu nak tengok muka-muka awak ni. Boleh? Boleh. Okey. Cikgu harap awak semua jelas dengan pengajaran cikgu dan cikgu serahkan kepada moderator Cikgu Puan Nurdiana dari MKA Naim Libanan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ada dengar tak suara cikgu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cikgu dapat cikgu dapat kutip ada dua soalan yang cikgu nak sampaikan kepada Cikgu Suhaida. Boleh lagi ya Cikgu Suhaida tolong jawab? Boleh. Okey. Ada satu soalan daripada Balkis kalau tak silap cikgu di awal-awal lagi tadi. Okey, Balkis tanya. Okey. Seandainya calon salin balik soalan, adakah dapat markah? Tak dapat sayang. Okey, cikgu dah tolong jawab tadi tapi sebab takut tak puas hati bukan cikgu admit yang jawab. Jadi betul lah confirm. Memang menyalin soalan dianggap repeat the question, so no marks will be awarded. Ya. Okey ya. Okey, kemudian ada satu lagi. Yang ni cikgu tak ingat siapa yang tanya tadi ya. Okey. Berdasarkan tajuk yang kita bincang malam ni iaitu fungsi. Adakah bab ini banyak ditanya ataupun banyak yang disoal dalam peperiksaan SPM? Sekarang ni KSSM ni sebenarnya penataran format akan diterangkan oleh Cikgu Hadi, tapi cikgu boleh beri gambaran lah sikit-sikit. Di mana tajuk fungsi pun banyak jugalah markah dia, di kertas 1 pun ada, kertas 2 ada. Jadi 6 soalan, 6 markah. Dah berapa dah? 6 markah di kertas 1, 6 markah di kertas 2, sudah 12 markah. Jadi sebenarnya tajuk-tajuk komponen algebra sangat penting. Jadi awak semua kena wajib kuasai lah. Kalau untuk menguasai ADMAT, komponen algebra lah awak kena pegang betul-betul. Yang 5 tajuk yang cikgu cakap tadi. Memang sangat penting. Kalau awak boleh kuasai komponen algebra,
menyenangkan awak untuk awak nak belajar menguasai tajuk-tajuk lain. Okey, terima kasih cikgu. Jelas sangat dah tu kan anak-anak. Okey, jadi kita tak naklah drag sangat sesi malam ini sebab cikgu yakin anak-anak akan ada sesi PDPR yang dijalankan di sekolah masing-masing. Okey, cuma cikgu nak pesan, ada 2 pesanan di sini. Yang pertama, pastikan anak-anak yang hadir pada malam ini mengisi link kehadiran. Nanti sebenarnya cikgu dah dapat beberapa nama yang agak aktif lah malam ini. Tapi of course lah bila kita tanya nombor telefon takkan nak bagi dalam ni kan. So kita akan detect melalui Google Form link kehadiran tersebut. Jadi jangan lupa isi. Okey, kemudian pesanan yang kedua daripada pihak MJCK, terutama sekali biro yang mengendalikan sesi awan ilmu ni. Okay, jangan lupa sesi awan ilmu untuk malam esok diteruskan dengan mata pelajaran fizik. Okay, jadi jangan lupa temu janji kita pada waktu yang sama pukul 8.30 hingga pukul 10 malam. Okay, jelas ya semua? Okay, jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Siti Suhaida binti Jamaluddin daripada SMK Zainab. Okay, di atas pencerahan yang sangat cerah lah bagi cikgu untuk sesi AdMaths pada malam ini. Okay, semoga kita panggil stigma AdMaths itu sukar untuk mendapat kecemerlangan boleh kita kikis jauh-jauh. Okay, sebenarnya kalau anak-anak rasa AdMaths itu susah, cuba cabar diri sendiri. Kenapa ada yang boleh dapat A+? Kenapa ada yang boleh dapat sekurang-kurangnya C ataupun kredit? Okay, cabar diri ya. Okey, jadi rasanya sudah tidak ada apa-apa lagi. Okey, jadi kita sudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Okey, sebelum meninggalkan sesi pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih Puan Moderator, Cikgu Nordiana daripada SMKA Naim Lil Banat. Okay, sama-sama ya. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada malam-malam yang seterusnya. Manfaatkan PDPR, okay, manfaatkan waktu belajar di rumah dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Cikgu selalu pegang satu saja. Man jadda wa jadda. Okay, sesiapa yang berusaha, pasti Allah akan bagi kejayaan kepada mereka. Ya, itu sahaja untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okay, semoga ilmu diberkati. Bye-bye. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih Cikgu Sahidah. Terima kasih cikgu. Biak tu. Hai. Cikgu Sahidah. Ya, ya. Boleh saya balas cikgu? Boleh? Boleh apa? Kasih ubi keladi, lemak manis, santan kelapa. Ya. Kasih Weh. selalu selamat. Baik. Okey, Rainbow Yellow ni siapakah pemilik nama sebenarnya? Baik tu. Saya nak patah untuk mana cikgu. Okey, tak apa. Angin syukur. Tahniah Kak Da. Baru berpeluang masuk balik. Tadi tu break. Thank you Kak Na. Thank you Kak Rin. Masa sama ke cikgu? Ya, jangan lupa malam esok untuk fizik ya. Fizik daripada Cikgu Aminah daripada Faris Petra. Bila tu cikgu? Tadi cikgu Nabilah ni Tino ni punya suara jatuh ni pelik ni. Sajalah tu Kak Na. Kenapa ni? Dah panggil nama kita, siapa you? Tahu you ni. Okey, tak ada. Apa boleh